17. Nifas menurut arti secara bahasa adalah melahirkan. Adapun pengertian nifas secara syar'i adalah darah yang keluar dari farji perempuan setelah melahirkan. Setelah kosongnya rahim daripada anak. Faham? Itu darah nifas. Jadi kalau perempuan tu dia lahir anak kembar, anak pertama dah keluar, anak kedua belum keluar, tengah-tengah tu ada keluar darah, darah tu bukan nifas. Darah yang keluar seiring dengan anak keluar bukan darah nifas. Darah keluar ketika separuh anak je dah keluar, separuh lagi belum keluar, bukan darah nifas. Darah nifas bila rahim dah kosong. Faham? Sama ada yang keluar itu anak penuh, anak hidup, anak mati, alaqah, mudghah, semua tu dipanggil darah nifas. Faham tak? Kalau dia gugur pun, lepas keguguran perempuan ni dia kena pantang macam orang beranak biasa. Seterusnya 18. Adapun darah yang dikeluarkan wanita waktu sakit hendak melahirkan damu talq, kita bincangkan. Seterusnya atau yang dikeluarkan bersamaan anak itu bukan disebut darah nifas. faham? Bukan darah nifas. Lagi kena tahu dah tarikh darah nifas. Bahkan hukumnya diperincikan sebab Seperti berikut. jika darah tersebut Ni kita dah bincangkan tu sudah terasa, belum terasa kan. Inilah dia nak bincangkan. jika darah tersebut bersambung dengan haid sebelumnya. Nampak kan, kita ingat dua syarat. Untuk darah yang masa sakit nak beranak tu nak dikira haid dengan dua syarat. Pertama, sebelum tu dah ada keluar 24 jam. Dan yang kedua, dia bersambung terus dengan waktu sakit. Kan? Cukup dua syarat, barulah darah yang keluar masa perempuan sakit nak beranak tu darah haid. Kalau tak, dia bukan darah haid. Maka disebut darah haid. Contoh, seorang wanita hamil mengeluarkan darah selama 2 hari. Kemudian dia merasa hendak melahirkan. Dia keluar darah 48 jam. Sebelum beranak 48 jam darah keluar berterusan. Kemudian terus dia rasa sakit nak beranak. Nampak? Jadi itu dipanggil keluar 24 jam dan bersambung. Dan dia tetap mengeluarkan darah sampai bersamaan keluarnya anak. Maka keseluruhan Semua darah tu kita kira haid. darah yang 48 jam campur darah yang keluar masa sakit, campur yang keluar masa anak keluar, itu semua dikira sebagai darah haid. Kemudian dan jika darah tersebut tidak bersambung dengan haid sebelumnya, maka disebut darah fasad. darah fasad. Dah tulis dah. Ingat. Istihadah ke fasad ke tak kisahlah. Hukum dia sama je. Kemudian Contoh, seorang wanita hamil yang sudah terasa hendak melahirkan. estate sudah terasa Kemudian ia mengeluarkan darah sampai bersamaan keluarnya anak. Maka disebut darah fasad darah fasad. atau istihadah. Lagi Walaupun lamanya lebih dari 24 jam. semalam. Walaupun masa dia sakit tu kat labor room tu, dia terpaksa tunggu sebelum beranak tu lebih 24 jam. Tetap darah tu bukan haid. Sebab kita nak dia keluar sebelum sakit tu. Dah keluar dah. Selama 24 jam dan bersambung. Adapun masa sakit baru keluar, walaupun lama 2 hari 3 hari ke, darah tu tetap bukan darah haid. Faham? Tu darah fasad. Darah damu talq dia panggil. Damu talqin, darah sakit beranak. Talq tu sakit beranak. 2. Lama nifas. Nifas dia ada syarat dia nifas ni. Syarat pertama, perut dah kosong, rahim dah kosong daripada anak. Syarat dia yang kedua, darah nifas ni hendaklah keluar sebelum berlalu 15 hari. Faham tak? Sebelum berlalu 15 hari daripada beranak. Kalau perempuan beranak tak keluar darah langsung, sampailah lepas 15 hari baru keluar darah. Maka darah yang keluar lepas 15 hari itu bukan darah nifas.
walaupun dia masih lagi dalam lingkungan 60 hari. Faham? Faham tak? Syarat darah nifas ni dia keluar lepas perempuan beranak sebelum berlalu 15 hari. Kalau berlalu 5 hari tak keluar, lepas tu keluar, itu darah haid, bukan darah nifas. Jadi perempuan Allah, dia beranak. Lepas beranak langsung tak keluar darah, lepas 10 hari keluar darah. Darah tu darah apa? Darah nifas. Jadi dalam masa 10 hari ni, lepas beranak ni, perempuan ni dia kena semayang. Faham? Dia kena semayang. Kalau puasa, dia kena puasa kalau larat lah. Puasa dan dia kena semayang. Sebab apa? Sebab dia ni berada dalam keadaan apa? Dia bukan berada dalam nifas, sebab tak keluar darah. Jadi dalam masa 10 hari yang sebelum keluar tu, dia berada dalam keadaan ini yang kes yang dia kena mandi wiladah. Dia kena mandi wiladah lah untuk mengesahkan dia punya solat. Dan kalau puasa, untuk mengesah puasa tak apalah, untuk mengesahkan dia punya solat dia. Faham? Tapi ghalibnya tak adalah macam ni. Tapi kalau berlaku, inilah syarat dia. Kalau perempuan dia masa nifas, bau nifas 20 hari berhenti, kemudian datang semula lepas tu, kita tengok dia datang semula lepas tu, lepas berapa hari datang. Kalau datang kurang daripada 15 hari, itu masih darah nifas, dengan syarat dia dalam lingkungan 60 hari. Tapi kalau dia keluar, dia datang semula lepas 15 hari, walaupun dalam lingkungan 60 hari, dia bukan darah nifas, dia adalah darah haid. Faham? Ingat tu semua syarat dia. Faham tak? Nanti ke depan ada. Baca. Lama nifas 19, mengeluarkan darah nifas paling sedikit adalah satu lahzatun majjatun dia sebentar, dan paling banyak 60 hari 60 malam. Sedangkan umumnya 40 hari 40 malam. Ghalibnya 40 hari 40 malam. Semua itu berdasarkan hasil Istiqra'. penelitian Imam Syafi'i. Kita dalam masalah hari-hari haid ni, kita tak pakai hadis. Mazhab Hanafi pakai hadis. Mazhab Hanafi, aktsarul haid 10 hari. Faham? Aqallul haid 3 hari. Faham? Kita tak pakai hadis tu sebab dhaif. Dan Imam Syafi'i menggunakan kaedah istiqra'. Sebab kaedah dia memang macam tu. Sesuatu perkara yang tak ada warid dalam Quran dan hadis, maka kita akan kembalikannya kepada uruf. Maka telah dibuat kajian oleh Imam Syafi'i, kajian yang istiqra'. Maka inilah hasil dia, 15, 7 dan 1 hari 1 malam. 40, 60 lahzah. Kemudian Paling lama nifas 60 hari. 60 hari kiraan dia macam biasa, saya dah sebut dah, kita kira per jam. Dia beranak pukul berapa? Jadi 60 hari itu maksudnya hari ke-61 daripada dia beranak. Faham? 60 hari tu ialah apa? Hari ke-61 daripada dia beranak lah, macam biasa lah. Kalau haid hari ke-16 kan. Kalau nifas hari ke-61, itu kiraan paling tepat. Dan kita kira lah dia mula beranak pukul berapa. Hari ke-61 pukul yang dia beranak tu, itulah waktu habisnya 60 hari. Kalau dia keluar darah nifas terus lepas beranak, kemudian itu dihitung mulai lahirnya. Mulai daripada keluar habis anak. Jadi nifas dia akan mula bila anak tu keluar, kaki dah keluar, itu daripada situ sampailah 60 hari. Kemudian Sedangkan yang dihukumi nifas itu mulai keluarnya darah. Maka umpama seorang ibu melahirkan anak tanggal satu. Anak tanggal kan, anak tunggal. Anak tanggal 1. Anak pada tanggal 1. Dia lahirkan anak pada 1 hari bulan. Kemudian tanggal 5 baru tanggal 5 barulah keluar darah. Nampak? Kan saya sebut tadi. Jadi di antara 1 sampai 5 tu, period tu dipanggil period, tak apa tak dalam kitab. Period tu dipanggil period
wiladah. Dia kena sembahyang dalam 5 hari tu. Faham? Dia kena sembahyang dalam masa 5 hari tersebut. So untuk mengesahkan sembahyang dia, maka dia kena apa? Dia kena mandi wiladah. Okey lagi? Maka genapnya 60 hari 60 malam dihitung Jadi untuk perempuan yang keluar darah nifas lepas 5 hari, nak cukup 60 hari ialah lepas hari ke berapa? Hari ke 66, faham? 65 lah apa? Macam tu lah. Kira lah daripada mula keluar tu sampailah cukup 60 hari. Tapi dengan syarat jangan dia keluar lepas berlalu 15 hari daripada beranak. Kalau lepas 15 hari daripada beranak, itu namanya darah haid, bukan darah nifas. Faham? Baca? Dan yang dihukumi nifas mulai tanggal 5. Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dengan keluarnya darah itu dihukumi suci. Ini kewajiban salat, halal, ijma dan lain sebagainya. Okey. Soal lah. antara kelahiran bayi dengan keluarnya darah nifas itu paling lama jarak. Nampak. Soal. Jawapannya kamu dah tahu dah. Apa jawapannya? Jawapannya? Berapa hari? Jawab. Paling lama jarak 15 hari. 15 hari. Ingat ni. Terus. Dan juga jaraknya lebih dari 15 hari. Jaraknya lebih daripada 15 hari. Maka tidak dihukumi darah nifas. Bukan. Tapi dia adalah darah haid. Faham? Kemudian? Bahkan dihukumi darah haid. Faham? Wallahu a'lam. Seterusnya? Soalan kedua, 21. Jika ada seorang wanita setelah melahirkan, Jika ada seorang wanita lepas melahirkan anak, kemudian mengeluarkan darah terputus-putus, apakah keseluruhan itu disebut Faham? darah nifas? Jadi dia punya formula dia, nanti kita akan belajar suci. Sebelum nifas tu suci kan, dia bahas tentang suci. Kita belajar aqallut tuhri 15 yauman. Dapat itu nanti kita akan bincangkan tentang masalah suci ni. Darah dia terputus-putus. Keluar 10 hari, lepas tu berhenti, lepas tu keluar lagi. Jadi macam mana ni? Adakah semua itu darah haid, darah nifas? Formula saya dah bagi tahu tadi. Kalau dia putus sampai 15 hari, maka yang datang lepas tu bukan darah nifas. Kalau dia putus, antara terputus tu tak sampai 15 hari, maka semua tu dikira sebagai darah nifas. Faham? 5 hari putus, lepas 5 hari datang balik. 5 hari putus, lepas 5 hari datang balik kan? Jadi semua tu dikira sebagai darah nifas. Tapi kalau 5 hari putus, 15 hari lepas tu datang, yang lepas tu darah haid. Faham tak? Sama macam darah haid. 2 hari putus 1 hari, lepas tu datang balik kan, semua tu dikira haid selagi dia keluar dalam lingkungan 15 hari. Kalau haid, kalau nifas selagi dia keluar dalam lingkungan 60 hari. Kemudian Jawab. Jika keseluruhan darah yang dikeluarkan itu belum lebih 60 hari dari lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari. nampak? 2 syarat. Kalau darah yang putus-putus tu ada 2 syarat akan dikira sebagai nifas. Masih keluar dalam lingkungan 60 hari, tidak putus sampai 15 hari. Hafal syarat. Kemudian Maka keseluruhan waktu mengeluarkan darah dan waktu putus yang berada di tengah-tengah dihukumi. jadi itu pun dalam masalah nifas pun kita ada masalah naqa' bainan nifasain. Faham? Seperti mana naqa' bainal haidatain tu dikira sebagai apa? Dikira sebagai haid kan? Jadi kalau 5 hari yang dia berhenti darah tu, 5 hari tu dikira sebagai apa? Tetap dikira sebagai nifas. Kalau dia solat, maknanya solat dia ternyata tidak sah. Kalau dia puasa, ternyata puasa dia tidak sah. Faham? Lagi? Contoh,
seorang ibu melahirkan anak kemudian langsung mengeluarkan darah selama 5 hari, kemudian putus selama Putus 5 hari keluar putus, kemudian putus selama 14 hari, 14 hari itu datang semula. kemudian keluar darah lagi 10 hari, 10 hari. kemudian putus lagi selama 13 hari, Hmm. kemudian keluar darah lagi 8 hari, Hmm. maka keseluruhan waktu mengeluarkan darah dan waktu putus yang berada di Tengah-tengah sela-selanya sela-selanya, selang-selangnya. Kemudian dihukumi nifas. faham? Tengok berapa hari kita kira hari dia? Mula-mula 5 darah, kemudian 14 putus. Datang balik berapa hari? 10 lagi 13 putus. 8. Kamu kira lah. Kamu kira jumlahkan semua, dia dah lebih 60 hari ke belum lebih? Tak, belum lebih lagi. Maka semua tu ialah darah nifas. Maka naqak yang ada kat tengah-tengah tu dia ada 2 qaul macam biasa lah. Adakah naqak tu dikira sebagai nifas ataupun tak? 2 qaul. Muktamadnya ya. Faham? Atas qaul apa? Qaul apa? Sahab. Qaul apa? Sahbun. Atas qaul sahbun ni kan tarik. Kita borong semua sekali, dikira sebagai darah nifas. Faham? Kemudian Dan ia dalam waktu putus baik yang pertama maupun yang kedua diwajibkan salat dan lain sebagainya seperti orang yang suci. Jadi soalan ni biasa ditanyalah. Perempuan ni dia macam tadi kan, lepas 5 hari keluar darah nifas, pop, darah berhenti. Dia nak buat apa sekarang? Dia nak buat apa? Ada orang kata dia kena tunggu dulu 24 jam. Perempuan bila darah dia berhenti, dia kena tunggu dulu 24 jam. Lepas dia tunggu 24 jam, kalau darah tak keluar juga, barulah dia mandi. Faham? Barulah dia mandi. Tapi kalau ikut Pak Kiai dan berdasarkan kitab pun sama, bila perempuan darah dia berhenti dengan makna yang kita dah terangkan, dia cek memang tak ada langsung darah, dia terus mandi. Walaupun darah tu berhenti bukan pada waktu adat dia. Ada pula kata, kalau perempuan ni dia darah berhenti, dia tengok adat dia. Dia berlaku pada haid, dia juga berlaku pada nifas. Contohnya adat perempuan ni haid 7 hari, baru 4 hari darah berhenti. Dia nak buat apa? Dia nak kena tunggu ke ataupun dia tunggu sampai dia tunggu mandi? Ada kata tunggu 1 hari 1 malam. Lepas 1 hari 1 malam tak keluar juga, dia mandi. Ada kata dia tunggu sampai 7 hari sebab dia punya adat dia 7 hari kan. Lepas 7 hari tak keluar juga, barulah dia mandi. Jadi apa yang sebenarnya? Memang ada khilaf antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i sama juga dalam masalah nifas ni. Kalau perempuan tu adat dia, nifas dia 40 hari, baru 30 hari berhenti, dia nak mandi ke tak? Tunggu sampai 40 hari. Lepas 40 hari, kalau tak keluar juga, barulah dia mandi. Tapi Imam Nawawi kata terus mandi. Dia berhenti, terus mandi. Faham? Terus mandi. Hukum ini untuk haid pun sama, untuk nifas pun sama. Tak perlu tunggu 1 hari 1 malam. Faham? Tak perlu. Terus mandi dan solat. Jadi atas qaul yang mengatakan kena tunggu sampai habis adat dia. Jadi kalau dia baru 4 hari dah berhenti, adat dia 7 hari, dia tunggu sampailah hari ke-7. Bila sampai hari ke-7 tidak keluar juga, dia mandi. Maka dia kena qada solat yang 3 hari. Sebab ternyata haid dia sebenarnya dah berhenti pada hari yang ke-4 lagi. Dia tunggu tu sebab nak tengok kok keluar balik kan. Maka dia kena apa? Solat. Jadi ini yang Pak Kiai kata, orang yang haid ataupun nifas, dia ni bukan kahin. Faham? Dia selalu guna perkataan kahin ni bukan tukang tilik. Sekarang ni kita hukum ikut zahir. Itu yang dia nak sebut tu. Zahir sekarang darah tak ada dah.
Faham? Sekarang darah tak ada. Akan keluar balik ke tak keluar tak tahu. Imkan je, mungkin, muhtamal. So oleh kerana dia muhtamal, kita tak nak tanggung risiko. Tengok risiko perempuan tadi. Dia tunggu sampai hari ke-7, tiba tak keluar. Dia dah tinggal sembahyang 3 hari. Faham? Dia dah tinggalkan sembahyang 3 hari. Sedangkan sepatutnya dia kena sembahyang awal lagi. Jadi oleh kerana dia bukan kahin, dia tidak ditaklifkan dengan benda yang akan datang, so dia hukum zahir. Zahir sekarang darah tak ada, so dia mandi. Kalaulah ditakdirkan darah datang semula, maka solat yang dia dah buat tu tak sah, dan dia tak berdosa. Maknanya kalau darah datang semula, ternyata dia solat dalam keadaan haid, tapi dia tak berdosa. Sebab anda tahu, faham tak? Sebab tu dia kata apa? Baca balik ibarat tu. Tadi dia kata apa? Kena apa? Solat apa? Waktu putus tadi tu. Tadi hantar baca ni. Dan ia dalam waktu putus. Nampak? Ia dalam waktu putus. Itu poin dia. Baik yang pertama maupun yang kedua. Baik yang pertama putus yang ke-14 tu. Pertama kan 14 kan? Kedua hari. Itulah. Dalam waktu putus tu dia kena solat. Faham? 5 hari putus, 14 hari. 14 hari kena solat. Datang balik, lepas tu putus. Kena solat kak. Tak adalah kata, oh dia ada pengalaman sebelum ni, lepas putus datang balik, dia tak payah solat. Dia tetap kena solat. Kita ikut hukum zahir. Kemudian diwajibkan solat dan lain sebagainya seperti orang yang suci. Macam orang suci, maknanya dia boleh bersama dengan suami dia. Dia hukum macam orang suci sebiji. Tak ada apa beza. Kemudian meskipun akhirnya ternyata meskipun akhirnya rupa-rupanya semua tu adalah nifas. Bila ke depan barulah tahu semua tu nifas, sebab lepas putus datang balik. Kemudian dia berhenti dalam lingkungan 60 hari, macam semua tu nifas. Jadi semua yang hari-hari yang dia solat tu rupanya tidak sah. Walaupun begitu, tetap kita hukum dia kena solat juga. Faham? Kecuali kalau dia tahu benda gaib. Dia tahu lepas putus ni datang balik. Sekarang dia tak tahu, dia hukum zahir. Bas. Kemudian kerana sebenarnya masih dalam keadaan nifas. Seperti yang akan diterangkan dalam bab hal-hal yang mewajibkan mandi. Seterusnya, Dan jika darah yang sebelum putus itu masih dalam 60 hari, dan darah yang setelah putus itu mulai keluar sesudah jarak 60 hari dari kelahiran anak, maka darah yang sebelum putus semua disebut nifas, dan darah yang setelah putus disebut haid, dan putusnya berhentinya disebut suci. Kemudian Contoh, seorang ibu melahirkan anak, ibu lahirkan anak, kemudian mengeluarkan darah lamanya 59 hari. Kemudian putus 1 hari. Kemudian keluar darah lagi 3 hari. Maka darah yang lamanya 59 hari darah nifas. Darah yang 3 hari tu darah haid. Dan darah yang lamanya 3 hari disebut haid. Dan putusnya sehari disebut suci. Yang memisah antara Haid dan nifas. Lagi. Dan jika darah yang setelah putus itu masih dalam lingkup 60 hari, tetapi putusnya sampai genap 15 hari, maka darah yang sebelum putus juga disebut Darah nifas. Darah haid. Haid ke nifas? Nifas. Lagi. Sebelum tu nifas, lepas tu haid. Dan darah yang setelah putus juga disebut haid, dan putusnya juga disebut suci. Putih, suci. Contoh, seorang ibu melahirkan anak, kemudian mengeluarkan darah selama 10 hari. 10 hari. Kemudian putus selama 16 hari. 16 hari. Kemudian mengeluarkan darah lagi selama 4 hari. Maka yang darah 4 hari tu darah haid. Baca depan. Seterusnya. Maka darah yang lamanya 10 hari disebut nifas. Itu kamu buat latihan sendiri. Faham?
Jadi kita boleh buat contoh-contoh. Contoh-contoh yang mana dia masih dikira nifas. Contoh-contoh yang lepas putus tu kita dah kira sebagai haid. Jadi kamu boleh buat contoh. Putus 1 hari, putus 2 hari, itu semua lepas tu semua dikira sebagai nifas. Putus 16 hari, 17 hari, 18 hari, 20, maka itu dikira sebagai haid. Kemudian Dan darah yang lamanya 4 hari disebut haid, dan putusnya disebut suci. Yang memisah antara haid dan nifas. Lagi wallahu alam. Seterusnya peringatan. Waktu suci yang memisah antara haid dan nifas. Okey, kita belajar ni. Ni semua pergi safar ke ni? Yang tidur ni. Kalian ada pergi safar? Saya tahu lah. Saya pun tahu pun. Kalian tak pergi. Tu kenapa macam dia kalau kat luar ni, orang putih panggil hari Isnin ni hari apa? Orang kerja kat luar lah. Hari Isnin ni hari apa tak istilah dia. Sebab orang hari Isnin tak ada mood. Sebab tu hari kerja hari Isnin ni dia ada buat benda-benda supaya menaikkan mood orang. Faham? Kalau radio pun, orang yang akan mengacarakan daripada pukul 6 sampai pukul 10 ni, mana-mana radio sekarang dia dah guna trend tu, dia panggil pelawak. Pelawak-pelawak tu semua pukul 10 sampai pukul 6 hari kerja. Era ke Sina ke, semua dia panggil pelawak-pelawak kan. Sebab dia nak targhib orang semangat kerja. Sambil-sambil bawa kereta tu dengar lah. Bawa lah lawak bodoh ke, lawak pandai ke. Dia nak bagi apa? Monday Blue. Nama tu Monday Blue. Jadi tak ada mood. Jadi orang belajar agama tak boleh macam tu. Ada Monday Blue lah. Sebab hari Ahad ni, jadi hari Senin tak ada semangat nak belajar. Dia kaedah dia, siapa yang belajar pada hari cuti, maka dia akan cuti pada hari belajar. Man qara'a yaumat ta'til. Faham? Siapa yang hari cuti dia belajar, maka pada hari tahsil dia tak akan belajar. Sebab tu diberi cuti. Faham? Diberi cuti untuk apa? Untuk mendatangkan sembalik semangat. Faham? Jadi majlis Sayyidina Ibn Abbas, majlis dia, kelas dia mula-mula baca tafsir, kemudian tukar pula fiqh, kemudian baca hadis. Sampai satu tahap dia akan suruh anak murid dia baca syair. Faham? Baca qasidah. Selang-selang daripada pengajian itu, supaya untuk mendatangkan semula mood belajar. Jadi baca. So itu yang diamalkan. Kalau pengajian Syekh Nuruddin kalau panjang kan, jadi kat tengah-tengah tu akan ada pelajar baca qasidah. Baca sekejap, lepas tu sambung balik. Yang itu yang kita buat bahas masail kan, sama tak? Joseph Taling ni dia lain sikit. Tapi orang lain seluruh dunia buat kan. Bukan bid'ah. Ibn Abbas pun buat. Jadi bahas masail, sebab tu selang-selang tu orang baca qasidah, tujuan dia untuk mendatangkan semula semangat. Sebab jiwa manusia dia akan lesu, walaupun untuk perkara agama kan. Lesu. Dan lesu tu adalah fitrah. Bukan benda yang bukan sebab dia tak suka agama, tapi dia sampai setahun dia akan penat kan. Jadi Ibn Abbas pun dalam majlis dia ada begitu. Kalau setengah guru, cara dia ialah dia akan cerita. Faham? Tengah-tengah tu pengajian dia akan cerita supaya untuk menghilangkan kelesuan, kemudian disambung pengajian. Jadi aqallut tuhri bainal haidatain. Jadi kita tengok dalam kitab, sekurang-kurang suci. Kita belajar sekurang-kurang suci 15 hari. Dia suci ni dia ada berapa? Suci di antara 2 haid. Nah, kamu kira ada berapa? Suci di antara 2 haid. Suci di antara 2 nifas. Suci di antara haid dan nifas. Dan suci di antara nifas dan haid. Faham?
Suci di antara nifas dan haid. Dan suci di antara suci dan juga ni haid. Banyak tu. Faham? Yang disebut sebagai aqallut tuhri ni, yang kata 15 hari tu, cuba tengok dalam kitab. Aqallut tuhri bainal haidatain. Poin ni kat situ. Yang kita nak 15 hari tu kalau suci di antara dua haid. Adapun suci di antara dua nifas tidak disyaratkan 15 hari. Suci di antara haid dan nifas tidak disyaratkan 15 hari. Faham? Suci di antara apa? Haid dan nifas tidak disyaratkan 15 hari. Dan suci di antara nifas dan haid juga tidak disyaratkan 15 hari. So kita ada aqallut tuhri bainal haidatain sahaja. Itu yang kita nak bincangkan. Betul tak? Betul nak cerita sekarang kan? Jadi mungkin kalau dah tahu khulasah tak payah baca dah ibarat tu. Macam mana boleh berlaku suci di antara nifas dan haid dan nifas? Satu orang perempuan masa dia mengandung dia haid. Macam contoh tadi. Dia haid 2 hari. Faham? Lepas dia haid sehari tak haid, lepas tu terus beranak. Faham? Jadi jarak antara haid dan juga nifas tu 1 hari je. Sebab dia beranak, bila beranak nifas. Jadi adakah darah tu dikira nifas? Ya, nifas. Sebab tidak ada syarat suci di antara haid dan nifas tu dia mesti lebih 15 hari. Jadi macam mana surah dia? Dia keluar haid, contoh 2 hari, sehari berhenti ke, 2 hari ke, 3 hari ke, kemudian lepas tu beranak. Jadi antara haid dan nifas tu suci hanya berapa hari? 3 hari, 4 hari, 1 hari dan seumpamanya. Maka tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah. Suci di antara apa? Nifas dan juga haid. Ni contoh tadi. Dia nifas 59 hari. Kemudian berhenti 1 hari, lepas tu datang balik. Maka yang datang balik tu adalah haid. Sedangkan jarak antara nifas dan haid berapa hari? 1 hari. Faham? 1 hari. Jadi jarak antara nifas dan haid kita tak perlu 15 hari sekiranya dia telah melepasi 60 hari. Faham? Tapi kalau dia belum melepasi 60 hari, kita perlukan 15 hari. Faham? Jarak suci antara haid dan nifas, nifas dan haid, kita tidak perlukan 15 hari kalau dia telah melepasi 60 hari. Macam tadi 59. Ataupun contohnya dia berhenti darah pada 55. suci 5 hari, 6 hari, kemudian tak keluar darah. Kan? Jadi darah yang keluar hari ke-62 tu, walaupun jarak baru 7 hari daripada berhenti tu, darah tu sudah dikira sebagai darah haid. Tapi kalau darah berhenti pada 20, hari ke-20 nifas berhenti, 10 hari suci, lepas tu datang balik, darah ni bukan haid. Faham tak? Sebab tak cukup 15 hari dan dalam lingkungan 60 hari. Kita nak 15 hari dalam masalah. Itu beza dia. Itu contoh nifas, at-tuhru bainan nifasi wal haidhi. Dia ada satu lagi, at-tuhru bainan nifasain. Suci di antara dua nifas. Macam mana boleh berlaku? Dua nifas. Macam mana beranak cepat ke? Bolehkah berlaku suci di antara dua nifas tapi tak cukup 15 hari? Boleh. Dia nifas ni maksudnya beranak. Bolehkah dia baru beranak hari ni, lepas tu tak cukup 15 hari beranak hari? Boleh. Siapa boleh bagi surah? Tak kira. Dia keluar anak kedua baru nifas. Faham? Kan saya sebut lah tadi. Keluar anak pertama, lepas seminggu baru keluar anak kedua. Darah yang keluar antara dua tu bukan nifas. Faham tak? Faham ke tak? Sebab ta'rif nifas, darah yang keluar setelah rahim kosong. Faham? Rahim dah kosong ke belum? Ada lagi seorang lagi kan? So bukan darah nifas.
Nanti apa surah dia? Apa surah? Darah nifas, di antara dua nifas ni apa? Tak cukup 15 hari. Kalau lebih 15 hari itu memang lah. Itu memang wajar lah kan. Macam mana boleh berlaku? Tengok dalam kitab. Tengok surah dia. Tuhri bainan nifasai, ada tak? Baca. Musa apa? 77. Baca. 27. Kita kena taswirkan surah dia. Surah dia dalam keadaan surah yang ganjil lah. Contoh waktu suci yang memisah antara nifas dengan nifas. Seorang ibu melahirkan anak. Kemudian dalam keadaan nifas, dia disetubui. Jadi suami dia mungkin Pakistan ke? Dia jangan bagi adik kamu Pakistan. Bahaya. Jadi waktu tengah pantang tu dia telah setubui isteri dia. Dan melekat. Contohlah melekatlah anak. Dan telah membentuk menjadi anak. Membentuk orang seketul darah lah, kan? Jadi kan kita kata kalau gugur pun dikira nifas, kan? Kalau yang keluar daripada itu walaupun keguguran, tapi dia itu adalah asal kepada walad, kita kira juga sebagai apa? Nifas. Jadi itulah surah dia. Itu je surah yang boleh kita taswirkan berlaku apa? Berlaku di antara dua nifas. Okey, habis. Sekarang ni dalam banyak-banyak ni yang ni semua senang. Sekarang yang kita nak bincangkan masalah berlaku perempuan dalam masalah haid. Belum cukup 15 hari darah dah keluar semula. Ni memang masalah. Sekurang-kurang suci 15 hari. Belum cukup 15 hari suci dah datang darah semula. Jadi darah ni confirm bukan darah haid. Tak boleh. Selagi suci tak cukup 15 hari, darah tu tak boleh dipanggil darah haid. Sebab kita nak kena cukupkan bilangan 15 untuk menjadikan dia darah haid. Jadi ini permasalahan. Tengok permasalahan tu yang haid punya. Dia antara dua haid. Baca yang tu je. Aqallu tuhri bainal haidatan. Baca yang tu. Maksud apa? Yang lain tu senang. Yang ni aqallu tuhri bainal haidatain. Maksud apa? Tak jumpa? Dia dalam istihadah. Main kitab. Mungkin dalam dia sebut dalam istihadah. So apa? 17. Itu sekurang-kurang haid. So apa? 18. Tak ada. Bukan. Dia tak sebut lagi. Okey, baca sikit ni. Lama haid dan suci, muka surat 17. Kemudian nanti kita nak baca istihadah. Jadi sebahagiannya kita dah baca. Okey, baca muka surat 17. Ini dah terangkan masa permulaan perbincangan tu, tapi tak apa, kita baca aja. Lama haid dan suci. 88 mengeluarkan darah. Yang dihukumi haid paling sensitif adalah
sehari semalam. Sehari semalam 24 jam. Baik 24 jam itu darah terus menerus. Jadi 24 jam ni dia boleh berlaku terus menerus. Dia boleh berlaku terputus-putus. Jadi itu kita bagi contoh kapal hitam tu terputus-putus. Biasanya perempuan terus menerus. Hari pertama dia keluar haid, darah tu straight je. Sampai cukup 24 jam. Itu jelas lah. Kalau terputus-putus, kita perlu kira setiap hari tu berapa jam keluar sampai dah cukup 24 jam. Kemudian Dalam 15 hari 15 malam. Kemudian 9 yang dimaksud terus menerus, iaitu sekira yang dimasukkan terus menerus tu, dia bagi tambah, bukan maksudnya keluar cahaya pipe tu. Kan saya dah bagi tahu maksud darah keluar ialah sekiranya baca sekira kapas dimasukkan ke dalam farji masih ada basahnya darah. Faham? Maka itu masa Itulah dikira sebagai darah keluar. Darah berhenti bila masukkan kapas dah langsung tak ada. Darah keluar kalau masukkan kapas tu ada. Bukan maksudnya semestinya darah tu banyak sampai keluar ke lampin wanita. Tak syarat. Kemudian walaupun darah tidak sampai keluar pada bahagian yang wajib dibasuh ketika istinja. faham? Walaupun tak sampai ke situ, tetap kita kira perempuan ni apa? Haid. Kemudian Adapun darah yang keluar jumlahnya kurang dari 24 jam atau mencapainya. adapun darah yang keluar tu kurang 24 jam. Macam yang kita sebut, dia keluar sekejap berhenti tu. Itu keluar dah. Maka darah tu bukanlah darah haid. Keluar 12 jam kemudian berhenti. Maka kalau tadi dia tak solat Zuhur sebab dia tengok darah keluar, maka Zuhur tu nanti dia kena qadha. Sebab ternyata darah yang keluar itu bukan darah haid, sebabnya tak cukup 24 jam. Kemudian Atau mencapainya tetapi terpisah-pisah. ataupun mencapai 24 jam tapi terpisah-pisah dalam masa lebih dari 15 hari. Bang, maksudnya darah dia keluar selama 20 hari. Keluar per jam. Maksudnya ada jam tu runcit-runcit kita kutip-kutip sampailah semua sekali kita kutip, cukuplah 24 jam. Tapi kita nak dapatkan 24 jam tu, kita kena kira darah yang keluar daripada 15 hari tu. Faham? Maka semua tu bukan darah apa? Darah haid. Haid pun bukan, istihadah lagilah bukan. Faham? Haid pun bukan, istihadah pun bukan. Bukan. Yalah, itu dipanggil darah istihadah. Darah fasad. Kemudian 10 darah yang keluar tidak jelas, ini diragukan. ada seorang perempuan keluar darah, dia tak pasti cukup 24 jam ke tak cukup. Dalam fiqh dibincang agak benda tak pasti ni. Nak kira macam mana ni? Kita nak ambil asal ke? Asalnya haid tak ada. Ataupun kita nak ambil apa? Kita nak ambil ihtiyat. Cuba tengok, ada khilaf di antara Ramli dan Ibn Hajar. Baca. Apakah jumlahnya mencapai 20? Dia tak pasti. Tak pasti tu mungkin dia tak ingat. Misalnya kan, sekarang contohnya darah berhenti hari ini pukul 12. Dia tak ingat semalam darah start keluar pukul apa. Adakah darah keluar semalam pukul 1 ke atau pukul 12? Dia ragu macam tu. Kalau darah keluar pukul 1, maknanya tak cukup 24 jam. Kalau darah keluar pukul 12, maknanya cukup kan? Soalannya dia tak ingat. So macam mana? Menurut Imam Ibnu Hajar bukan haid. Bukan haid. Kita tengok pada asal. Asalnya haid tak ada. Kemudian Dan menurut Imam Ramli termasuk haid. termasuk haid walaupun Keluarnya terpisah-pisah dalam 15 hari 15 malam. Dan warnanya lebih dari 1 macam. Jap. Macam lain macamnya ibarat tu. Imam Ramli mengatakan Menurut Imam Ramli termasuk haid walaupun keluarnya terpisah-pisah dalam tengok muka surat tu betul ke? Betul lah surat dia. Walaupun terpisah-pisah. Okey. Seterusnya tak kisah. Tapi yang walaupun tu bukan kata Imam Ramli tu.
Menurut Imam Ramli dia adalah haid. Bas. Kemudian 11. Paling lama mengeluarkan darah haid itu 15 hari. paling lama 15 hari. Umumnya haid itu 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Umum tu maksudnya wa ghalibuhu. Dalam kita guna perkataan. Kemudian Ketentuan di atas, jadi paling sedikit umum dan paling lama haid itu berdasarkan istiqra'. Tadi dah baca. Ini semua berdasarkan istiqra', kajian menyeluruh oleh Imam Asy-Syafi'i. Kerana masalah ni tidak ada sandaran daripada segi nas hadis, maka kita kena menggunakan kaedah istiqra'. Kemudian 12. Paling sedikit waktu suci yang memisah antara haid dengan haid adalah 15 hari. Seterusnya Paling lama suci itu tidak ada batasnya. hmm. Pada umumnya lama suci itu melihat pada umumnya haid. Maksudnya kalau haidnya 6 hari maka sucinya Ini umum. Ini wa ghalibuhu. Dia nak terangkan ghalibnya suci ni ialah baki daripada hari haid. Faham? Itu dia panggil ghalib suci. Kalau dia haid 15 hari, bakinya 15 lah. Itulah hari suci. Kalau dia haid 7 hari, maka hari sucinya lah 23 hari. Ini ghalib. Ghalib sucinya ialah melihat kepada berapa jumlah lama dia haid. Maka yang baki daripada itu, daripada kiraan sebulan, itulah biasanya perempuan akan suci. Faham? Maknanya ada perempuan biasanya dia ada kebiasaan haid setiap bulan 7 hari je. Maknanya 23 hari dia suci. Haid 10 hari, maknanya 20 hari dia suci. Ini kebiasaan. Lagi 13. Soal darah yang dikeluarkan wanita hamil itu termasuk darah apa? Soal darah yang ini yang kita nak baca sekarang ibarat ni. Baca dulu ibarat dalam Minhaj. Masalah damul hamil dia panggil. Dalam mazhab Syafi'i, damul hamil dikira haid. Orang Hanafi tak kira. Ni khilaf. Mazhab Syafi'i berkhilaf tak? Baca. wal azharu anna damal hamili wan naqa'a baina aqallil haidin haidun. Jadi ini ada dua masalah menjadi khilaf dalam aqwal Imam Syafi'i sendiri. Pertama, darah hamil. Yang kedua, an-naqa'u bainal apa? Aqallil haidhi. Jadi macam mana? An-naqa' baina aqallil haidhi. Kita nak kira apa? Seperti mana biasalah. Damal hamil dia adalah dikira haid sekiranya cukup syarat-syarat haid, dan an-naqa' baina aqallil haidhi juga dikira sebagai apa? Dikira sebagai haid. Atas qaul apa? Atas qaul sahab. Kemudian wa aqallun nifasi lahdatun situna wa ghalibuhu arba'una wa yahrumu bin nifasi ma haruma bil haidhi. Kemudian ini dalam matan Minhaj ni dia kias je. Dia kata kalaulah berlaku darah nifas melebihi 60 hari, samalah cerita dia darah haid melebihi 15 hari. Apa 7 aksam yang kamu belajar tu, itulah 7 aksam kita akan praktikkan dalam nifas. Tapi dalam dimensi yang berbeza lah, mengikut nifas. Jadi itu kena belajar mustahadah nifas. Dia ada satu lagi risalah Pak Kiai tu, yang dia datang, yang last dia datang tu, kita belajar itu. Macam mana kita nak menghuraikan masalah perempuan kena istihadah ketika nifas. Kalau kita faham 7 aksam yang dalam mustahadah haid, maka secara umumnya kita boleh faham. Formula dia sama. Cuma kita transfer mengikut nifas lah punya cerita. Nifas kan kiraan nombor dia tak sama, tapi formula dia sama. Faham dulu yang haid, barulah kita akan boleh faham formula masalah nifas. Lagi
Baca ni. Baca istihadah. Nanti ada benda kita akan ulang semula. Yang dah terang, ulang balik. Baca istihadah. So apa? 28 lah. Bab kedua istihadah. Peringatan istihadah. Peringatan istihadah. Bab kedua istihadah arti secara bahasa adalah mengalir. Adapun pengertiannya secara syar'i adalah darah yang keluar dari farji wanita selain haid dan nifas. Dia keluar bukan hari haid, dia keluar bukan hari nifas, maka itulah istihadah. Dua macam-macam darah. Jadi kita akan belajar tentang warna dulu. Warna Untuk mengetahui hukum-hukum istihadah Jadi rajah tentang darah tu boleh tengok dalam kitab Ustaz Mansur. Ada rajah. yang akan datang itu harus lebih dahulu mengetahui bahawa darah itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Darah ada kuat, ada lemah. Apa faedah belajar darah kuat dan darah lemah? Tu nanti kita nak praktikkan masa masalah tamyiz. Sebab apa? Kalau perempuan tu mumayyizah, maka ukuran dia punya haid dan istihadah dia itu mengikut kuat dan lemah. Yang kuat haid, yang lemah adalah istihadah. Jadi itu faedah dia. Sebab tu kita belajar dulu tentang darah. Jadi belajar tentang darah ni bukan benda kecil. Ada orang dia pelekehkan. Dia kata Pak Lebay zaman sekarang ni bab-bab haid boleh lah. Bab-bab negara, ekonomi, tak kerti. Jadi ni orang cinta dunia besar. Sebab dunia besar hati dia. Sebab tu dia rasa bincang ekonomi tu benda besar kan. Kita bincang tentang haid ni, dia ada melibatkan benda besar, itu semayang. Faham? Melibatkan semayang. Jadi tengok kepentingan mempelajari bab haid dalam mukadimah kitab Ustaz Mansur tu. Nukilan daripada Imam Nawawi, daripada siapa lagi dah, Qudamah dan sebagainya. Tengok apa peri kepentingan mempelajari bab haid. Faham? Dia bukan bab kecil. Apa sahaja yang Nabi terangkan, maka benda tu penting. Faham? Ini kan agama. Cuba tengok dalam tahrir. Dalam tahrir, apakah bab-bab yang berkaitan dengan haid? Apakah bab yang terlibat, mempunyai keterlibatan dengan haid? Maknanya untuk sah bab tu kita kena belajar bab haid. Jadi orang yang jenis politik terlebih pula, ada hak jenis ekonomi terlebih, jadi dia ingat orang belajar haid ni belajar benda kecil. Jadi orang yang menganggap mempelajari tentang politik susah sebab dalam hati dia ada kebesaran kuasa. Faham? Dalam hati dia ada kebesaran harta. Sebab tu dia memandang lekeh orang yang mempelajari bab haid. Kebesaran harta besar. Faham? Lagi? Baca bab-bab yang terlibat, ada ditulis dalam tahrir. Wa mimma yata'allaqu bihi bulughun. Wa mimma yata'allaqu bil haidhi. Ini dalam tahrir. Wa mimma yata'allaqu bil haidhi. Wa mimma yata'allaqu bihi. Jadi baca riwayat hidup Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Baca, faham? Dia wali Allah yang besar. Wali Allah yang besar. Okey. Guru kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, guru kepada Khatib Syarbini, guru kepada Imam Ramli, faham? Anak murid kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dia mengajar di Azhar. Faham? Jadi Azhar Qadim. Azhar yang masa zaman belajar di masjid dia. Jadi nak jadi alim tu kita jangan tertipu dengan tempat kan. Oh, universiti. Orang dulu jadi alim belajar dalam rumah je. Faham? Belajar bawah pokok.
belajar kat tiang masjid. Jadi itu kita kena betulkan pemikiran kan. Ini belajar di tiang kan. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari belajar kat tiang ya. Yang penting siapa yang mengajar dan bagaimana orang tu belajar kan. Yang belajar tu macam mana, kat mana dia belajar tu pulang lah. Belajar buah pokok ke, belajar kat mana, tak penting kan. Penting ha? Tak penting. Lagi. Jadi benda yang berkait dengan haid ni, pertama buluh, masalah baligh. Penting. Masalah baligh ni, perempuan ni dah baligh ke belum? Kenapa kita nak tahu? Penting. Banyak masalah pula. Kan dia kata haid berkaitan dengan baligh. Baligh berkaitan dengan apa pula? Lagi banyak masalah. Faham? Haid dia berkaitan dengan baligh. Baligh berkaitan dengan apa? Muamalat, jinayat, ibadat, munakahat, semua ada kaitan. Dalam masalah munakahat ada beza perempuan dah baligh dengan perempuan belum baligh. Ada beza. Faham tak? Daripada segi wali mujbir, daripada segi izin ada. Jadi walaupun dia sebut kat sini baligh, tapi sebenarnya kalau kita pecahkan baligh berkaitan dengan apa, maka kita boleh kata haid berkaitan dengan dia. Kita boleh kata haid ada kaitan dengan nikah, haid ada kaitan dengan muamalat, haid ada kaitan dengan ibadat yang ada kaitan dengan baligh. Sebab apa? Semua benda yang ada kaitan dengan baligh, maka automatik dia ada kaitan dengan haid. Faham? Jadi paras baligh perempuan tu penting. Kalau dia dah baligh, dia ada masalah. Perempuan dah baligh, belum baligh, kahwin. Kalau dia sayyib, kalau dia belum baligh, tak boleh nak kahwin dan sebagainya. Okey. Mandi. Yalah mandi. Dalam masalah haid, masalah mandi kan. Ya wa yasalunaka 'anil mahid. Jadi masalah haid ni bukan masalah kecil, dalam Quran sebut. Faham? Quran sebut wa yasalunaka 'anil mahid. Allah Taala ihtimam. Orang yang bertanya tentang haid ni Allah Taala ihtimam sebut dalam Quran. Mereka tanya kepada kamu tentang haid. Jadi orang yang meremehkan masalah haid, dia meremehkan apa? Meremehkan Quran, meremehkan penceritaan Allah. Jadi jangan banyak sangat cerita ekonomi, cinta dunia banyak. Kemudian irtisal, mandi. Dan mandi pula ada kaitan dengan apa? Mandi ada kaitan dengan apa pula? Mandi ada kaitan dengan solat. Mandi ada kaitan dengan jima. Selagi dia belum mandi, tak boleh jima. Faham? Mandi ada kaitan dengan tawaf. Kemudian iddah kahwin. Kita ada wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 kali haid, 3 kali suci. Faham? Jadi nak kata perempuan ni habis iddah ke belum habis iddah, kita kira haid dia. So kalau kita tak tahu nak kira haid dia, kita mana kita tahu dia ni habis iddah ke belum? Okey, kalau perempuan tu dia kena talak, dia punya suci dia ialah 3 kali suci. Dia punya habis iddah dia. Kalau dia kena istihadah, kena kira betul-betul kan. Macam mana kita nak kira dia dah 3 kali suci kalau dia kena istihadah? Jadi itu kena belajar bab istihadah. Sebab darah dia keluar straight je. Jadi sebab untuk kenapa kita kena tahu bila kaedah dia habis? Untuk kita nak hukum nikah dia sah. Selagi iddah perempuan tak habis, dia kahwin tak sah. Faham? Kahwin tak sah. Kalau dia kahwin dalam keadaan dia sedar, boleh jadi zina. Faham? Kemudian istibra' ini tu hamba. Faham? Kalau satu orang beli hamba baru, jadi hamba ni kena lalui tempoh istibra' dia panggil. Dia tak boleh lagi disetubui oleh tuan dia selagi tempoh istibra' belum selesai. Itu dia panggil istibra'. Kemudian dan istibra' tu disukat dengan haid. Lagi sekali haid. Maksudnya lepas dia beli, perempuan tu kena haid sekali, lepas tu baru boleh bersama. Dia tak boleh bersama selagi perempuan tu belum istibra'. Itu untuk masalah hamba istibra'. Kemudian
Sukut tawaf wada' dalam masalah haji. Tawaf wada' pendapat yang muktamad adalah wajib, kecuali kepada siapa yang tak wajib tawaf wada', iaitu orang yang sakit dan juga perempuan haid. Perempuan haid dia tak wajib tawaf wada'. Tengok ada masalah tawaf pula. Kemudian lagi wa qabulu qawliha fihi. Lagi Benda apa? Jadi wa qabulu qawliha fihi. Ini dalam masalah syahadah, saksi. Faham? Dalam masalah syahadah. Satu orang perempuan, dia ni baru kena cerai. Dia punya haid kita tak tahu, dia je tahu. Dia dah 3 kali suci ke belum 3 kali suci kita tak tahu. Sekarang ni bila sampai kat Tok Qadhi nak kahwin dengan dia. Kalau undang-undang Malaysia pun, perempuan yang mana dia ni diceraikan, misalnya janda, dia nak kahwin, wajib bagi Tok Qadhi pastikan perempuan tu dah habis iddah. Antara cara dia, kita cek tarikh dia kena talak. Faham? Ataupun tarikh kematian lah suami dia. Cuma kalau kematian ni senang, dia tak pakai haid, dia pakai 4 bulan 10 hari. Ini yang talak misalnya. Kita cek kemudian kita compare sekarang berapa bulan dia nak kahwin ni, dengan dia kena talak tu dah cukup ke iddah? Kalau iddah dia 3 kali suci, dengan melihat tarikh pun kita tak boleh agak-agak. Faham tak? Kita tak boleh buat andaian, okay, perempuan ni dia kena talak 2 bulan lepas. Jadi kalau 2 bulan lepas, berapa kali suci mungkin berlaku? 15 haid, 15 suci 1, 15 haid, 15 suci 2. Tak cukup lagi, baru 2 kali kan. Jadi dia dah kena talak 3 bulan lepas, 4 bulan lepas. Dia tengok, kalau ikut imkanlah 3 kali suci. Tapi tak semestinya. Sebab mungkin dia ni jenis bangsa 15 hari haid, 100 hari suci. Mungkin. Faham? Jadi macam mana kita nak tahu? Kita tanya dia, dah 3 kali suci ke belum? Faham? Kalau dia kata ya, maka kita akan terima qaul dia. Faham? Itu yang dimaksudkan wa qabulu qawliha fi. Dalam masalah haid kita terima apa yang dia kata. Jadi perempuan hafizah, dia kata kat ustaz, saya uzur hari ni. Jadi ustazah nak apa? So check. Macam mana Kak Madrasah hafizah buat? Budak-budak hafizah pun sama tak? Kalau budak lelaki, cara dia nak cuti, demam hari ni. Jadi perempuan dia ada cara tak? Dia kata hari ni dia uzur. Macam mana? Wa qabulu qawliha fi. Tengoklah dia uzur ke. Uzur minggu lepas uzur juga. Takkan uzur sampai sebulan kan? Jadi kat situ. Tapi kalau dia kata dia uzur dalam tempoh yang mungkin uzur, mungkin, faham? Maka kita terima, dibenarkan qaulnya sebab dia lebih tahu tentang diri dia. Senang aja. Itu dalam masalah qada misalnya. Lagi? Masalah apa lagi? Wa adamu qat'i wala. Dalam masalah i'tikaf, saumin, i'tikaf lagi. 3 ni mudah ilah. Jadi kalau satu orang, kita tengok yang saum dulu. Satu orang dia nazar, dia nak puasa 2 bulan berturut-turut. Faham? Tengah-tengah tu dia haid, dia tak boleh puasa. Adakah haid itu akan memutuskan wala'? Tidak. Faham? Haid tidak akan memutuskan berturut-turutnya puasa perempuan tu. Maknanya apa? Perempuan tu dia nazar nak puasa 2 bulan berturut-turut, dia haid tengah-tengah 7 hari. 7 hari tu adakah memutuskan berturut-turut? Kalau kita kata memutuskan berturut-turut, dia kena buat semula. Haid lagi datang, buat semula haid. Jadi sampai bila dia dapat 2 bulan berturut-turut? Sampai kesudah dia tak dapat. Sebab tu haid tidak memutuskan 2 bulan berturut-turut. Kalau haid datang kat tengah tu, dia tak payah puasa.
berapa hari haid nanti dia kena ganti, cukupkan 7 hari yang dia tertinggal kat ujung. Faham? Dia puasa 7 hari haid berhenti. Lepas tu puasa lagi bulan depan 7 hari haid. So 14 hari yang dia tertinggal tu dia kena ganti, cukupkan 14 hari, maka dia dikira telah menunaikan nazar dia. Faham? Dan satu lagi dalam masalah iktikaf. Jadi satu orang perempuan dia nazar nak iktikaf sebulan berturut-turut dan sudah tentu dia ada haid. Mana boleh perempuan haid duduk dalam masjid nak iktikaf? Maka dia keluar. Faham? Seminggu yang dia haid dia keluar. Adakah seminggu tu akan memutuskan dia punya betul-betul? Tak. Dia perlu ganti je 7 hari yang tak cukup tu dia cukupkan jadi sebulan. Faham? Dan nombor 3 dalam masalah ilak. Dalam masalah ilak. Jadi masalah ilak ni apa? Ilak ni kenapa? Walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha samiun 'alim. Jadi kalau satu orang perempuan dia kena ilak dengan suami dia, haram perbuatan ilak. Apa maksud ilak? Dia bersumpah. Suami bersumpah tidak mahu setubuhi isterinya dalam tempoh lebih 4 bulan. Faham? Dia sumpah. Dia kata dia tak akan bersama dalam tempoh 4 bulan ataupun lebih 4 bulan. Perbuatan bersumpah tu haram sebab menyakiti isteri. Menyakiti lah, izak. Faham? Dia buat tu memang nak bagi sakit hati. Jadi walladzina yu'luna min nisa'im tarabbasu ashhur fa in fa'u fa in fa'u. Jadi apa yang dia nak kena buat? Maka dia dalam masa 4 bulan tu, kalau dia tidak bersama dengan suami isteri dia, nanti bila hujung lepas 4 bulan mahkamah panggil. Maka mahkamah bagi pilihan dia untuk jatuh talak. Kalau dia tak nak talak, mahkamah sendiri akan jatuhkan talak. Jadi tempoh 4 bulan tu dia ada peluang selama 4 bulan. Faham? Untuk dia setubuhi isteri dia. Jadi kalau tengah-tengah tu kan perempuan tu haid. Jadi adakah dengan adanya haid akan memanjangkan tempoh 4 bulan? Kan Quran bagi 4 bulan tempoh bagi suami tu. Kalau lebih 4 bulan dia masih lagi belum, maka dia akan apa? Dia akan ditalak secara paksa walaupun suami tak nak. Jadi dia bagi alasan. Dia kata 4 bulan tak cukup lagi. Sebab dalam masa tempoh 4 bulan tu dia ada perempuan, isteri saya ni haid berapa lama? Dia haid selama 4 kali, 2 bulan haid. Dalam masa 4 bulan 2 bulan haid. Jadi dia kata walaupun daripada tempoh ilak sampai sekarang dah cukup 4 bulan, tapi dia sebenarnya baru 2 bulan. Dia nak tambah lagi 2 bulan. Tak. Faham? Haid tidak akan memutuskan tempoh 4 bulan. Maksudnya tempoh 4 bulan tu akan dikira walaupun haid. Itu maksud dia. Dia haid ke tak haid ke, tempoh 4 bulan tetap akan berlalu. Itu dia ada kaitan pula dengan masalah ilak. Faham? Dan ada lagi masalah lain yang berkaitan dengan haid. Jadi sebab tu penting untuk orang dia tahu. Faham? Macam mana kaedah mengira supaya supaya hukum yang terlibat dengannya itu sah dan seumpamanya. Misalnya seorang lelaki dia tak tahu isteri dia haid ke tak. Di antara dikatakan antara punca keluarnya anak-anak pondan ni, khunsa ni, sebab menyetubuhi isteri ketika haid. Faham? Yang sampai jadi terlebih perempuan lah. Terlebih perempuan daripada perempuan. Perempuan pun tak macam tu. Faham? Tapi laki. Jadi antara puncanya ialah menyetubuhi isteri ketika haid. Jadi kalau dia tak tahu yang mana satu haid, yang mana satu haid, dia akan terlibat dengan perkara tersebut, lalu mengakibatkan wujudnya apa? Mukhannas banyak atas muka bumi. Faham tak? Jadi kalau tomboy pula macam mana pula? Apa punca dia? Wujud perempuan-perempuan tomboy ni. Itu apa pula kan? Jadi itu dia. Jadi perbuatan menyetubuhi isteri ketika haid dosa besar. Faham?
siapa yang mengiktikadnya boleh, hukumnya kafir. Yang kita kata hukumnya adalah dosa besar. Siapa yang diiktikad boleh setubuh isteri masa haid, hukumnya kafir. Kecuali kalau dia iktikad boleh setubuh isteri ketika dah berhenti haid. Dah berhenti haid tapi belum mandi, mazhab Syafi'i haram juga. Tapi siapa iktikad dia tak kafir sebab khilaf. Faham? Mazhab Hanafi boleh, mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi kalau benda khilaf tidak akan membawa satu orang jadi kafir. Ataupun ada pun menyetubuhi isteri ketika haid, ijma' haram. Siapa yang iktikad boleh jadi kafir. Faham? Jadi jadi kafir pula cerita haid ni boleh jadi. Siapa yang memperlekehkan perbahasan tentang haid, dia pun boleh jadi kafir. Sebab apa? Dia memperlekehkan hukum agama. Faham? Hukum haid ni bukan agama, bukan hukum ulama yang keluarkan. Quran sendiri bincangkan tentang haid ni, walaupun dalam satu ayat je, tapi dibincangkan. Jadi siapa yang melekehkan, bahayalah, melekehkan hukum agama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta